Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buka majlis kita dengan ummul kita Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama dalam siri tadabbur surah As-Saff. Hari ini adalah siri yang ke-11. Dan insya-Allah bukan yang terakhir lah. Minggu depan insya-Allah kita habiskan surah As-Saff ini. Kerana pada ayat yang 14 pun ini ada perkara-perkara yang panjang untuk kita jelaskan sebab ayat itu pun panjang. Jadi kita berikan ia haknya. Baik, jadi hari ini kita melihat kepada ayat yang ke-13 yang mengandungi salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala, reward. Selepas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang itu apabila dia nak ataupun dia menyahut offer yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjual beli dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang kita bincangkan pada minggu yang lalu, iaitu daripada perbuatan tu'minuna billah dan juga jihad fi sabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan reward, yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Allah memberikan pengampunan ke atas dosa-dosa manusia dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan disediakan wa masakin tayyibah yang kita sebut sebagai satu istana yang berada di dalam syurga dan juga berada di dalam syurga itu kekal. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala sebut adanya jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini perlu berusaha setelah modal yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia perlu berusaha dengan beriman dengan jihad dan jihad. Maka keuntungannya disebutkan keuntungan yang paling besar dan paling perlu dan paling diingini oleh manusia, iaitulah keuntungan di hari akhirat. Kerana pada ayat yang ke-13 nanti kita akan sebut, Allah akan menyebutkan tentang keuntungan di dunia. Kenapa Allah mendahulukan keuntungan di akhirat? Kerana jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala ni di akhirat sana, the end of the day, memang akan mendapat keuntungan yang disebutkan. Tetapi di dunia, keuntungan dunia, iaitu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, yang dimaksudkannya iaitu di dunia. Ini bukan sekadar di akhirat mendapat kejayaan, mendapat keuntungan daripada jual beli tersebut, tetapi di dunia lagi telah mendapat kejayaan, keuntungan. Namun didahulukan keuntungan akhirat kerana nak kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala melihat, yang pertama melihat akhirat itu lebih besar.
Dan kita tengok banyak siri di dalam Al-Quran bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala akan sebutkan wabil akhirati hum yuqinun. Sebagaimana dalam suratul Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wabil akhirati. Ya, ini pada hari akhirat itu mereka yuqinun, mereka ini benar-benar yakin. Itu sifat orang yang bertakwa. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan akhirat berbanding yuqinun. Kalau kita tengok ayat tentang sebelumnya, iaitu ayat solat, kan? Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yuqimunas solat. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang akhirat, Allah sebut mendahulukan wabil akhirati hum yuqinun, bukan yuqinuna bil akhirah. Kerana apa? Kerana nak sebutkan kepada kita matlamat, keuntungan jual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, keuntungan yang paling besar iaitulah pada grand event, kita katakan, iaitu ketika mana hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pastinya semua orang yang berjual beli dengan jujur, yakni keimanan dan juga jihad yang sebenarnya, maka akan mendapat keuntungan tersebut. Maka sebab itu didahulukan untuk kita melihat apa jua yang kita amalkan di dunia ini matlamatnya ataupun bermatlamatkan akhirat. Disebut sebagai melihat dunia daripada kacamata akhirat. Jadi kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan di dunia, keuntungan di dunia ini. Wa ukhra tuhibbunaha, iaitu nasrun minallahi wa fathun qarib, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kemenangan, pembukaan yang hampir. Maka sampaikanlah berita gembira itu kepada orang-orang beriman. Jadi Allah mengkemudiankan keuntungan di dunia kerana tadi yang pertama, kerana maknanya kita nak melihat akhirat terlebih dahulu dan ianya bersifat pasti, dan keuntungan di dunia ini tak semua orang yang perolehi. Tak semua orang akan memperolehi pada waktu zaman keberadaan dia mendapat kemenangan. Contoh, pada waktu zaman keberadaannya dia fathun qarib, yakni dia bersama dengan mendapat pembukaan ataupun kemenangan. Sebagai contoh, sahabat Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa namanya, tapi dia adalah orang Ansar, yang pertama, yang antara yang pertama yang beriman dengan Rasulullah SAW, yakni pada perjanjian Aqabah yang pertama lagi. Kita tahu perjanjian Aqabah yang pertama, dia daripada kalangan pemuda yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian datang semula pada Aqabah yang kedua. Kemudian ketika mana Nabi berhijrah, di awal Nabi berhijrah, dialah orang yang pertama yang meninggal selepas daripada hijrah Nabi SAW ke Madinah. Saya terlupa nama je. Jadi ada seorang sahabat Ansar. Jadi nak sebutkan, ya, ini keimanan yang teguh, jihad fi sabilillah, ini tak semestinya dia mendapat keuntungan dunia. Sebagaimana contoh para sahabat yang beriman, yang berjihad bersama Rasulullah SAW di dalam peperangan Uhud. Contohnya Hamzah sendiri radhiyallahu an. Ya, ini dia beriman dengan Rasulullah SAW, beriman dengan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi maknanya dia tidak direzekikan untuk mendapat keuntungan di dunia, iaitu dari sudut pembukaan wa fathun qarib, pembukaan kota Mekah tu tak sempat bersama kerana telah syahid. Jadi kadang-kadang bantuan tu nanti kita akan sebut tentang nasrun minallah ini, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kadang dia datang lebih lambat, ataupun dia dalam satu tempoh masa yang lama.
Jadi ada sebab dia. Dan dalam tempoh masa yang lama tersebut, mungkin tidak semua orang yang mana merasai pertolongan ataupun kemenangan tersebut. Maka sebab itu di atas dunia ini dikemudiankan kerana tak semestinya semua orang akan mendapat ataupun merasai pertolongan dan juga kemenangan. Pertolongan mungkin ada dalam siri-siri kehidupannya, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemenangan wa fathun di sini ditafsirkan juga sebagai pembukaan kota Mekah. Ini tidak semua orang yang sempat bersama dengan Rasulullah SAW. Di keuntungan yang besar semua orang akan dapat di akhirat, yaghfir lakum. Ini pada ayat yang ke-12 dan pada ayat ke-13 keuntungan dunia ini mungkin ramai yang dapat, tetapi ada sebahagiannya yang tidak dapat. Baik. Al-Qulihan, jadi kita melihat walaupun sedemikian, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu tetap hampir. Bila disebutkan oleh para sahabat bertanya, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Bilakah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala akan datang? Maka dijawab bahawa sesungguhnya bantuan Allah itu dekat. Dan kadang-kadang bantuan itu datang dalam keadaan yang tidak disangka-sangka, dalam keadaan yang tidak maknanya dalam keadaan yang bukan dalam perancangan. Sebagaimana contoh bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah An-Nasr, juga Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan idza jaa nasrullahi wal fath. Ini ketika mana telah datang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga pembukaan. Jadi kita tertanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut pertolongan dan juga pembukaan? Selalu disebutkan nasrun minallah wa fathun. Nasrun dan fathun. Pertolongan dan kemenangan. Kenapa tak sebut pertolongan sahaja? Bukankah ia memadai untuk mencapai kemenangan pembukaan kota Mekah? Jadi kerana kadang-kadang nasrun itu dia berlaku dalam keadaan yang tidak terjangka. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok perkataan fathun berbalik kepada surah Al-Fath dalam Quran. Ini kalau kita tengok surah Al-Fath ini adalah surah yang mana membicarakan tentang perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Jadi apa yang berlaku dalam Hudaibiyah tersebut, jadi kita ringkaskan. Ini setelah mana Nabi SAW memeteraikan perjanjian Hudaibiyah itu, para sahabat berasa terkilat kerana daripada perjanjian Hudaibiyah itu seakan-akan umat Islam ini dilihat lemah. Maknanya dilihat seakan-akan umat Islam juga tidak mendapat keuntungan daripada perjanjian tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan daripada perjanjian tersebutlah antara syaratnya genjatan senjata. Antara syaratnya siapa sahaja yang bersekutu dengan Rasulullah SAW ataupun dengan orang Quraisy, dia dikira di bawah sekutu mereka tersebut. Apa-apa yang berkaitan dengan genjatan senjata, hukum dan sebagainya, ini dia berdasarkan siapa yang mereka bersama. Sebab itu ketika mana Bani Bakar ini berperang, Quraisy membantu memerangi Bani Bakar yang menyerang sekutu Rasulullah SAW, maka akhirnya tercetusnya pembukaan kota Mekah. Jadi nak sebutkan perjanjian Hudaibiyah dilihat seakan-akan macam berat sebelah. Tapi melalui perjanjian tersebutlah terbukanya kota Mekah dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak ada pertumpahan darah. Jadi kadang-kadang manusia rasa sesuatu perkara itu tak baik baginya. Yang kita biasa dengar dalam ayat surah Al-Baqarah,
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada rencana yang lebih baik daripada perkara yang manusia sangka tidak baik. Iaitulah pembukaan kota Mekah. Ini dalam konteks perjanjian, dalam konteks dalam surah An-Nasr. Dia nak sebutkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun datang bermula daripada perjanjian Hudaybiyah, tapi dalam keadaan yang tidak disedari. Bahkan sebelum perjanjian Hudaybiyah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala telah datang. Nanti kita akan sebutkan bentuk-bentuk pertolongan Allah. Yang ini Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Ini ketika mana perang Badar. Disebutkan dalam surah Al-Imran tentang peperangan Uhud. Jadi pertolongan, siri-siri pertolongan Nasrun itu telah pun sampai. Sebelum kepada mendapat keuntungan yang paling besar, yang paling disukai, tuhibbunaha, yang paling dicintai oleh sahabat dan juga Rasulullah SAW pada ketika itu, iaitulah Fathun, yakni pembukaan kota Mekah. Jadi sama juga dengan kita, yakni dengan melakukan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga jihad fi sabilillah, yakni berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia menjadi asbab pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan pembukaan kepada kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Baik. Jadi kita tengok ayat ini, wa ukhra tuhibbunaha. Ya, ini ada kejayaan yang lain. Kerana disambungan daripada ayat 12. Ayat 12 menyatakan keuntungan di akhirat. Ayat 13 menyatakan keuntungan, ada kejayaan ataupun nikmat yang lain yang sebelum mendapat masuk ke dalam syurga itu adalah nikmat di dunia. Wa ukhra tuhibbunaha, yang mana yang kamu sukai. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapa yang tak suka, maknanya dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan kehidupannya. Diberikan, dibukakan kepadanya pintu rezeki, dibukakan kepadanya kebaikan-kebaikan, sebagaimana kita sebutkan bila masuk ke dalam masjid, dan kita berdoakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukakan pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutkan tentang kemenangan dan juga pembukaan kepada kunci-kunci kejayaan dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang manusia suka. Sebab itu kalau kita tengok kan, kadang-kadang walaupun kita tak katalah benda itu betul, kadang orang nak ada istilah-istilah ni kunci ataupun pintu rezeki, yang disebutkan rezeki itu dengan maksud mungkin bisnes dia, mungkin jualannya dan sebagainya. Dia ada macam-macam teori untuk nak menarik rezeki dengan sebut dengan perkataan magnet rezeki dan sebagainya. Kita tak katalah benda itu sesuatu yang betul sepenuhnya, dan juga tidaklah menyebutkan ia salah sepenuhnya. Tetapi dia perlu diislahkan, kerana perkara-perkara urusan ibadah ini dia tidak hanya bermatlamatkan keduniaan semata-mata. Kalau urusan ibadah pun maknanya kita bermatlamatkan dunia, apa yang tinggal kepada kita yang ini di hari akhirat. Solat zuhur pun maknanya sebab nak naikkan sale. Jadi bukan sedemikian, tapi nak sebutkan bahawa pertolongan Allah sentiasa diharapkan oleh manusia. Ini pembukaan pintu rezeki, pintu rahmatnya adalah sesuatu yang manusia harapkan, yang manusia sukai. Maka justru nak kena buat apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut di awal ayat surah As-Saff, Allah kata, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Maka untuk mendapat apa yang kamu sukai, maka hendaklah kamu melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sukai, iaitu berjihad, yuqatilun, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ayat surah As-Saff maknanya
Kita ingat balik yang ini pada ayat yang kedua, kenapa turunnya berkaitan dengan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, iaitu ketika mana mereka bertanyakan apakah amalan yang paling baik, bila disebutkan jihad ini dah berubah hati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut jihadlah yang paling Allah Subhanahu Wa Taala sukai, cintai. Dan untuk mendapat apa yang kamu cintai, wa ukhra tuhibbunaha, yang kamu cintai, maka buatlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Jadi kamu akan mendapat apa? Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan pembukaan Mekah. Dalam konteks ayat, pembukaan Mekah yang hampir. Kenapa? Kenapa perlu datang pertolongan dan juga pembukaan? Nasrun dan wafathun dalam banyak ayat, bahkan dalam surah An-Nasr sendiri, iaitu kerana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang menjadi kunci kepada pembukaan kota Mekah. Siri-siri pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang menjadi kunci kepada pembukaan kota Mekah. Baik. Dan kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan hal adullukum ala tijaratin tuhibbunaha. Ini Allah tak sebutkan mahukah aku tunjukkan perniagaan yang kamu sukai. Tapi Allah kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya, ini sudah tentu ada perkara-perkara yang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan minta untuk manusia melaksanakan, ada yang tak sesuai dengan hawa nafsu. Bukan tak sesuai dengan diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi tak kena dengan keinginan nafsu kita. Kerana sifat ketaatan itu dia adalah satu sifat yang mana berlawanan dengan keinginan hawa nafsu. Jadi Allah tak sebut, maukah aku tunjukkan perniagaan yang kamu sukai supaya kamu mendapat apa yang kamu sukai. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, takkah aku menunjukkan satu perniagaan, tak disebut yang kamu sukai, tapi reward daripada perniagaan tersebut tunjikum min azabin alim. Jadi nak menunjukkan kadang-kadang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu kepada perkara yang manusia suka, dan juga kadang-kadang kepada perkara yang tidak disukai oleh manusia. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum. Ini boleh jadi kamu menyukai sesuatu sedangkan ia adalah buruk bagi kamu. Dan boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai sebenarnya dia adalah baik bagi kamu. Maka untuk mendapat berjual beli dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pertolongan dan kunci kepada pintu rahmat dan pintu rezeki, maka seorang manusia itu perlu melakukan semua perkara yang diperintahkan dengan semampu mungkin, baik sama ada perkara itu disukai ataupun tidak disukai. Dengan maksud tidak disukai oleh hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut nasrun minallah, yang menunjukkan bahawa pertolongan itu hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang lain. Dan fathun qarib, yang ini pembukaan kota Mekah yang merujuk kepada kemuncak kejayaan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi wabashiril mu'minin. Ini bukan jawab permintaan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut yaghfir, sebagaimana Allah sebut yaghfir lakum. Allah tak sebut wabashiril mu'minin, tapi wabashiril dengan adanya baris bawah. Wabashiril mu'minin, yang ini merujuk kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini apabila terjadinya pembukaan kota Mekah, maka ia menunjukkan kebenaran berita gembira yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang-orang beriman. Baik. Jadi di dalam Al-Quran, ketika membincangkan tentang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang menarik yang saya jumpai, iaitu berkaitan dengan ada buku-buku
yang khusus, yang ini menceritakan bagaimana seseorang itu dia nak memperolehi pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah asbab-asbabnya, dan apakah maknanya tabiat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah sebab-sebab manusia tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kadang-kadang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu datang lambat? Jadi kita akan membincangkan secara tematik tentang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam Al-Quran. Baik. Yang pertama, bila kita sebutkan perkataan nasru, dia ada perkataan yang seakan seerti dengannya, iaitu an-nasru ini kadang-kadang boleh membawa makna aun, ataupun kita sebut i'anah, ataupun kita sebut nasta'in, ataupun kita sebut ta'awun. Ini daripada perkataan aun, yang membawa maksud bantuan. Cuma bezanya aun ni, bantuan dalam perkataan aun ini dia lebih luas. Yang mana ada ulama mengatakan makna nasru ini dia lebih fokus kepada pertolongan yang bersifat apabila seseorang bertemu dengan musuhnya. Baik musuhnya itu adalah musuh secara fizikal, yakni musuh yang berdepan, ataupun musuh itu adalah musuh hawa nafsu ataupun diri manusia itu sendiri. Maka sebab itu digunakan perkataan nasru. Adapun aun ini adalah satu bantuan yang lebih umum. Dalam arti kata yang lain, semua nasru itu termasuk dalam aun, tetapi bukan semua aun itu adalah nasr. Baik, kemudian kadang-kadang an-nasru ini juga membawa maksud ta'yid. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-14 kita akan sebut, iaitu ta'yid ini boleh kita katakan ataupun terjemahkan sebagai sokongan, dorongan ataupun dokongan. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sokongan, membantu. Kita nak sebut, last kali kita sebut membantulah, tapi maknanya dia ada perbezaan. Iaitu makna Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang telah manusia lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala bantu lagi. Itu membawa maksud ta'yid. Nak menunjukkan bahawa nasru ini dia mesti didahului dengan usaha. Maka dah usaha buat, maka Allah Subhanahu Wa Taala bantu di atas usaha tersebut. Sokong, dorong ataupun dokong apa yang dilakukan. An-nasru juga membawa maksud pemberian, ata'. Iaitu selepas beberapa lama seorang itu dia berusaha, selepas diuji, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pemberian kepadanya. Pertolongan yang membawa bentuk pemberian kepada seseorang. Nanti kita akan bawa dalil-dalil dalam Quran. Dan juga membawa maksud nasru dalam Al-Quran juga membawa maksud ad-daf'u, iaitu mempertahankan ataupun mengelakkan daripada kemudaratan, daf'ud darar, mengelakkan daripada kemudaratan, mempertahankan daripada kemudaratan. Juga membawa maksud himayah, yakni penjagaan, pemeliharaan, dan juga membawa maksud intiqam, iaitu membalas dendam ataupun revenge. Baik. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, semua perkataan-perkataan ini disebutkan, digunakan pada tempat-tempat yang tertentu dengan menggunakan perkataan nasr. Sebagai contoh dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Jika kalian orang beriman tidak mahu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kerja dakwahnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah pun membantunya. Dalam surah At-Taubah. Ta'yid, sokongan. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum litu'minunna bihi wa la tansurunnah. Kemudian telah datang kepada kamu rasul musaddiqan lima ma'akum, untuk membenarkan apa yang ada di kalangan kamu. Ini cerita tentang ahlul kitab. Ini membenarkan apa yang ada di kalangan kamu itu, iaitulah membawa maksud Taurat dan juga Injil.
litu'minunna bihi, untuk kamu beriman kepadanya, wala tansurunnah, kamu memberi sokongan, dokongan kepadanya, kerana kamu telah mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ahli kitab. Mereka lebih mengenali Rasulullah SAW lebih daripada anak mereka sendiri. Bahkan sudah tentu lebih mengenali Rasulullah SAW berbanding dengan orang musyrikin dari sudut kenabian tersebut. Maka sepatutnya mereka ini menyokong Nabi SAW, mendukung Nabi SAW, apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Wala tansurunnah, pemberian, ata. Allah Subhanahu wa taala sebut idza jaa nasrullahi wal fath. Ini pertolongan dengan maksud pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, ini kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Daf'u. Dan biasanya perkataan daf'u ni, mempertahankan, itu digunakan pada sesuatu yang mana disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan nak menggambarkan betapa lemahnya sesuatu yang lain yang disembah itu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan mengatakan yang disembah itu tidak dapat membantu apa-apa pun, tidak dapat mempertahankan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala, daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun. Yang digunakan perkataan daf'unu merujuk kepada sesuatu yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika mana datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, maka yang disembah itu tidak akan dapat mempertahankan yang menyembah. Jadi nak menunjukkan apa guna kamu menyembah patung-patung, apa guna kamu menyembah penyembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan pada masa akan datang di hari akhirat, yang kamu sembah itu tidak dapat untuk mempertahankan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan perkataan daf'u. Dalam Quran banyak menggunakan perkataan daf'u dan juga aun. Baik, himayah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yughni maulan an maulan syai'an wala hum yunsarun. Ini di hari akhirat, ketika mana pada hari yang mana tidak berguna lagi orang yang mana diikuti maulan an maulan syai'a wala hum yunsarun, dan mereka ini tidak dipelihara kalau seorang itu mengikuti orang yang salah. Dalam hadis Nabi SAW sebut seorang lelaki ataupun wanita itu al-mar'u ma'a man ahab. Ini seorang lelaki ataupun wanita itu di hari akhirat, maka dia akan bersama dengan orang yang dia cintai, orang yang dia jadikan sebagai ikutan, orang yang dia jadikan sebagai ketua, panduan dalam kehidupannya. Kalau baik orang tersebut, maka baiklah apa yang dia dapat. Kalau buruk, maknanya mendapat sesuatu keburukan. Dan pada waktu itu tidak ada orang yang dapat memelihara manusia ataupun seseorang melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut tentang yauma la yughni maulan. Ini hari yang dimaksudkan itu adalah hari kiamat. Intiqam, membawa maksud balas dendam. Wala man intasara ba'da zulmihi. Dan maknanya sesiapa yang mana membalas dendam ba'da zulmihi, apabila setelah dia dizalimi, fa ulaika ma alaihim min sabil. Maknanya nak sebutkan bahawa balas dendam dengan dimaksudkan ni bukan dengan nada yang negatif. Maknanya selepas dizalimi, ini untuk mempertahankan diri daripada kezaliman. Itu dengan maksud balas dendam, bukan dendam dengan makna negatif. Jadi disebutkan wala man intasara. Di semuanya menggunakan perkataan dan juga pecahan daripada perkataan nasara. Ini nak sebutkan satu perkataan nasara itu mempunyai makna yang luas. Ini membawa maksud yang kita lihat mungkin ada hampir sama di antara satu perkataan ataupun satu maksud yang lain. Baik. Tadi kita sebutkan bahawa pertolongan hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu minallah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam banyak ayat, antaranya dalam suratul Hajj,
bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah sebaik-baik penolong bagi orang-orang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ni'man nasir, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah sebaik-baik penolong bagi orang-orang beriman. Manakala orang yang tidak beriman, maka tidak ada penolong bagi mereka. Nak menunjukkan bahawa yang sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak dapat membantu kamu. Ini dalam perihal orang kafir, Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Jadi orang yang kufur, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan azab dengan satu azab yang sangat dahsyat di dunia dan juga di akhirat, dan mereka ini tidak mendapat pertolongan. Dia orang yang kafir. Apa makna kafir? Iaitu orang yang mana telah dibentangkan kepadanya hujah kebenaran, tetapi dia menolak kebenaran tersebut. Ghita, dia menutup hatinya daripada menerima kebenaran tersebut, walaupun dia tahu perkara yang dibentangkan itu adalah benar. Sepatutnya apabila dah mengetahui perkara yang benar, kita mengikut perkara yang benar. Maka Allah kata Allah azab di dunia lagi. Fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Apa sebab manusia ini boleh jatuh kepada kufur? Yang ini mungkin bila kita sebutkan tentang kafir, kita rasa mungkin jauh dengan kita sebab kita ini Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan dengan keimanan. Tapi adakah manusia ataupun kita ini, walaupun kita orang beriman, semestinya kita terselamat daripada kekufuran? Jadi kalau kita tengok sebagai contoh surah Al-Kahfi yang kita baca mungkin start malam ni ataupun esok pagi kan. Antaranya adalah cerita tentang pemilik dua kebun. Kan? Bagaimana seorang kawan ni yang mana yang memiliki dua kebun yang indah dengan banyak tanaman, subur dan sebagainya. Dan hingga dia mengatakan seolah-olah aku rasa boleh jadi akhirat ataupun kiamat itu tidak berlaku. Wa ma azunnu sa'ata, yang ini disebutkan bahawa aku tak rasa bahawa akhirat itu ataupun kiamat itu akan berlaku. Maka kawan dia sebutkan, akafarta billadhi khalaqa, adakah engkau kufur terhadap Tuhan yang menciptakan engkau? Jadi nak sebutkan kadang-kadang manusia ini dengan banyaknya harta, yang ini apabila dia memperolehi banyaknya harta, boleh membawa kepada ataupun memasukkan manusia di daerah kekufuran. Ini kekufuran yang mungkin tidak membawa kepada kufur kepada milah, kufur keluar daripada agama, tapi kufur kepada nikmah. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhu 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Dan kita tengok apa yang berlaku kepada pemilik dua kebun tersebut. Kebunnya musnah kan? Jadi azab di dunia sebelum daripada azab di akhirat. Baik. Kemudian zalim. Awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Fadhuqu fama lizzalimin min nasir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah memanjangkan umur orang-orang yang mana mereka ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya memberikan peluang masa untuk maknanya mereka mengingati semula apa yang dibawa oleh pemberi peringatan. Tetapi dalam keadaan itu masa yang ditambah, yang umur yang diberikan itu tidak menjadikan mereka mengambil peringatan tersebut. Ini satu peringatan kepada kita. Yang ini bila Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mungkin nak sampai hari jadi kita ke, ataupun dah lepas kan, maknanya hari ini adalah hari dan setiap hari adalah hari-hari yang baru yang mana Allah masih hidupkan, menunjukkan Allah masih memanjangkan umur kita. Yang sepatutnya apabila dipanjangkan umur tersebut, kita mengambil peringatan daripada peringatan yang datang kepada kita, supaya kita tidak termasuk daripada kalangan orang yang menzalimi diri kita sendiri dengan perbuatan dosa dan juga maksiat. Fadhuqu fama lizzalimin min nasir. Bagi orang yang zalim juga tidak ada pertolongan.
daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Walaupun konteks ayat itu cerita tentang orang munafik, yang munafik, yang ini yang pada zaman Nabi SAW di Madinah, tapi sifat-sifat kemunafikan itu boleh jadi berada pada diri manusia. Maka kita takut sifat itu berterusan hingga kan digolongkan dalam kalangan orang munafik di hari akhirat. Maka disebutkan bagi orang munafik walan tajida lahum nasira. Dan kemudian tidak ada bantuan kepada orang yang enggan beribadat ataupun sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'azzibuhum 'adzaban alima wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Ini orang yang mana istankafu, disebut yang enggan beribadat. Istakbaru, orang yang mana sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, fayu'azzibuhum 'adzaban alima. Allah Subhanahu wa taala akan azab dengan azab yang pedih, dan mereka ini tidak dapat wala nasira, tidak ada pembantu. Jadi nak sebutkan bahawa kalau tidak ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak ada benda yang boleh membantu manusia. Baik hartanya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, anak pinaknya, apa sahaja yang manusia ada, manusia dapati, maka tidak akan dapat membantunya ataupun memberikan manfaat ataupun menolak mudarat ketika mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Baik. Apabila kita melihat tentang tabiat ataupun sunan an-nasru, tabiat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mendapat pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam surah ini, dan kita melihat dalam surah yang lain pun menyebutkan perkara yang sama, iaitu setiap pertolongan itu didahulukan dengan ujian. Maka sebab itu pertolongan Nabi SAW disebutkan iza jaa nasrullah. Surah An-Nasr adalah surah yang ke-114 yang akhir sekali turun kepada Nabi SAW. Cerita bantuan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dalam bentuk pemberian kepada Nabi SAW itu datang selepas 21 tahun. Nabi SAW diuji di Mekah selama 13 tahun, dihina, dicaci, dibaling najis, dibaling batu, dibaling, maknanya pelbagai jenis ujian. Di Madinah ujian dari sudut harta, ujian dari sudut maknanya kekalahan, seketika ketika mana perang Uhud, ujian dari sudut kepenatan, kesulitan. Jadi semua bentuk-bentuk ujian tersebut berlaku sebelum datangnya iza jaa nasrullah. Kerana tabiat pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dia didatangkan dengan ujian untuk membuktikan keimanan. Sebab itu Allah kata tu'minuna billah. Kerana dalam suratul Baqarah ayat yang makruf, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana orang ataupun umat-umat yang terdahulu, mereka ini diseksa dengan pelbagai siksaan, dikenakan dengan pelbagai bentuk ujian, maka Allah Subhanahu wa taala sebut kemudiannya bahawa bantuan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Jadi ujian itu untuk apa? Untuk membuktikan dulu keimanan. Dan pertolongan, tabiat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan datang melainkan umat Islam terlebih dahulu perlu terdorong untuk mempertahankan agama mereka dengan melalui jalan jihad, dan Allah Subhanahu wa taala kemudiannya memberikan jaminan akan bantuan dan pertolongannya. Walaula daf'ullahin nas, ini perkataan daf'u, yakni terdorong untuk maknanya mempertahankan agama.
ba'duhum li ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allah man yansurhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut Allah akan membantu orang yang mana membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok dalam ayat ini juga nak menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala sudah tentunya mempunyai kemampuan untuk menolong orang-orang beriman. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala masih lagi memfardukan jihad? Kenapa perlu adanya jihad? Kalau Allah Subhanahu wa taala dan sudah tentu memang Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong orang-orang beriman. Ini yang disebutkan oleh Syekh Qutb ketika mana beliau mentafsirkan ayat daripada surah Al-Hajj ayat 40 ni. Beliau mendatangkan kalau Allah Subhanahu wa taala boleh menolong orang beriman, jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala masih mewajibkan jihad? Jadi ini satu tamparan kepada diri kita. Ini kata beliau, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan kemenangan tanpa kepenatan, tanpa kesulitan, tanpa pengorbanan dan kesakitan, dan tanpa membunuh ataupun berperang. Tetapi kenapa ianya tidak berlaku? Kerana yang pertama sekali, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mahu dari sudut pembela dakwah ini terdiri daripada orang-orang yang kerdil dan juga orang yang pemalas. Yang mana disuka beristirahat, nak menunggu kepada kemenangan mudah daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata kerana mereka telah melakukan solat, kerana mereka telah baca Quran dan berdoa dan lain-lain. Dengan maksudnya bukanlah kata tak perlu solat, baca Quran, berdoa, tak. Tapi kalau sekadar maknanya melakukan hal tersebut, solat, Quran dan berdoa, itu adalah persediaan diri sendiri. Tetapi apakah daripada persediaan? Kalau kita bersedia dalam kehidupan kita, kita bersedia, ada preparation, maknanya kita nak buat something yang lebih besar, ataupun kita nak buat something kemudiannya, nak pergi travel, ini buat persediaan, dah siap semua barang-barang travel, tiba-tiba tak travel, itu jadi pelik, Tapi persediaan itu dia perlu, tetapi apa yang nak dilaksanakan selepas itu adalah satu yang lebih diperlukan. Menunjukkan bahawa solat, baca Quran, doa dan sebagainya, itu adalah satu keperluan bagi umat Islam. Yang ini sebagai persediaan. Tetapi daripada persediaan itu, apa yang telah kamu lakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala, sebab itu Allah tak kata tu'minun, cukup beriman, tapi wa tujahiduna fi sabilillah. Allah memfardukan jihad supaya persediaan itu ada tujuannya. Bukan semata-mata bersedia tapi tak ada tujuan. Tak ada apa implikasi daripada persediaan tersebut yang lahir daripada persediaan tersebut. Yang kedua, untuk berjihad perlu bersediaan fizikal, mental, emosional dan juga spiritual. Jadi menunjukkan apabila manusia itu melakukan persediaan untuk berjihad dengan 4 fakulti insan tersebut, fizikal, mental, emosional, spiritual, maka dia menjadi kelebihan membina peribadi seseorang tersebut. Supaya mana jihad bila mana menjadi matlamat, makna pembinaan peribadi itu terbentuk, maka dia akan melahirkan masyarakat yang baik secara tak langsung. Yang ketiga, kemenangan yang mudah tanpa kesulitan akan melumpuhkan tenaga dan juga potensi. Dan kemenangan yang mudah juga dan cepat akan cepat hilang rasanya kerana harganya murah, dan mencapai kemenangan itu bukan dengan usaha sendiri. Ini dalam realiti kehidupan kita pun, kalau ada sesuatu benda yang bukan atas susah payah kita, kita akan rasa payah nak menghargai. Bahkan kalau hilang daripada kita pun kita tak rasa apa-apa, berbanding sesuatu yang kita usaha sendiri dan harganya mungkin mahal. Jadi menyebabkan kita rasa nak berpegang dan nak berpaut kepada perkara tersebut. Baik. Kemudian, apakah sebab-sebab dalam Al-Quran yang disebutkan menjemput pertolongan nasrun minallah ini, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana yang telah terdahulu kita sebutkan tentang iman dan juga ketaatan, dan bersamanya adalah jihad. Dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan antaranya adalah sokongan dan dukungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya ingin maknanya membantu seseorang, membantu satu kumpulan, satu kaum, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ta'yid, sokongannya, dukungannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut antaranya di dalam surah As-Saff sendiri pada ayat 14 yang kita akan bincangkan pada minggu depan. Yang ketiga sudah tentunya sabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 249, dalam surah Ali Imran ayat 125, 126, Al-Anfal ayat 66. Jadi nak sebutkan, kalau tuan-tuan tengok pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ini, kunci-kunci ataupun sebab-sebab ini banyak ada dalam surah Ali Imran, ada dalam surah Al-Anfal dan Al-Baqarah juga. Sebab apa? Sebab Ali Imran adalah surah yang menceritakan tentang peperangan Uhud. Di akhir surah Ali Imran, di awalnya cerita tentang selepas peperangan Badar, antara Badar dengan dalam surah Al-Baqarah juga menceritakan tentang peperangan antara kaum Jalut dan Talut. Daripada Talut, daripada kalangan orang beriman, ini menentang Jalut. Dan dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang peperangan Badar. Maka bantuan-bantuan Allah, pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan datang, yakni ketika mana seorang itu ataupun kumpulan tersebut mereka bersabar. Sabar di sini maksud apa? Sabar pada peringkat yang tertinggi, sebagaimana kata Syekh Sukhardawi, iaitu sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anfal, kan, yang mana asalnya 10 boleh 200 boleh lawan, dalam surah Al-Anfal ayat 66. Kalau kita boleh buka surah Al-Anfal, surah yang fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillahi wallahu ma'as sabirin. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada awalnya. In yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain, jika daripada kalangan kamu mempunyai 20 orang yang sabar, sabirun, 20 orang yang benar-benar sabar, maka mereka dapat mengalahkan 200 orang. Kemudian Allah kata kalau tidak pun maknanya diringankan sedikit, iaitu kalau 100 orang sabar, fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. 100 maknanya boleh lawan dengan 200 orang. Jadi nak sebutkan kesabaran itu adalah merupakan kunci menjemput pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita meletakkan konteks itu dalam kehidupan kita. Jadi kita sudah tentu dalam kehidupan kita nakkan bantuan Allah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada kita. Dan kita sebutkan pertolongan itu dia tidak akan datang melainkan bersama sebelumnya adalah ibtila. Bersama sebelumnya adalah ujian. Maka ujian itulah maknanya perlu disabar. Dan sabar ini bagaimana untuk menanganinya ataupun untuk bersabar, tak lain dan tak bukan juga adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam ayat suratul Baqarah ayat 250, cerita tentang Talut dengan Jalut. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wathabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini dua sekali, berdoa dan juga sabat teguh. Ini doa dan juga sabat. Disebutkan bahawa sabat adalah kunci kepada pertolongan Allah. Jadi sabar maknanya pada sesuatu yang berlaku
Dan berterusan sabar itu dia panggil sabat, teguh. Sabar tu maknanya pada sekali ataupun pada perkara yang berlaku pada diri kita. Tetapi berterusan sabar itu disebut sebagai sabat. Maka sebab itu doa yang disebutkan oleh tentera Talut, walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afrigh alaina sabra. Yang ini dikurniakan, minta dikurniakan kesabaran. Doa dikurniakan kesabaran terlebih dahulu. Kemudian wathabbit aqdamana. Kemudian teguhkan. Kerana teguh itu membawa maksud berterusan sabar. Dan juga dalam suratul Anfal Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang persediaan, yakni pertolongan kalau dalam konteks jihad. Ini bukan sekadar spiritual yang penting, tetapi fizikal. Menunjukkan kepada kita kalau kita nak pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, kita kena menyediakan asbab-asbab kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kerja kita, bisnes dan sebagainya, kita kena menyediakan asbab, cari ilmu. Ini menyediakan dari sudut keperluan-keperluan madiyah yang membantu kepada dengan maksud usahalah, usaha dalam menjadikan ia asbab daripada pertolongan Allah Subhanahu. Kemudian Syekh Qutb juga menyebutkan sekali lagi tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang sabat ini sama ke dengan istiqamah. Istiqamah dia lebih kepada yang boleh boleh dikatakan sama, cuma dia ada beza dari sudut sabat ini dia berlaku pada sabar dan istiqamah ni lebih umum. Istiqamah pada hal ketaatan, istiqamah ni dia dalam banyak dalam istiqamah ni lebih umum lah. Tapi sabat ni pada perkara yang sukar. Sebab itu disebut sabar, kemudian wasabbit aqdamana. Di istiqamah ni kadang-kadang bukan kepada perkara yang sukar sahaja. Ini buat perkara yang baik pun maknanya kita nak istiqamah berterusan melakukan perkara yang baik. Di sabat lebih kepada digunakan kepada perkara yang sukar ataupun ujian. Baik. Jadi Syekh Qutb menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang melambatkan pertolongannya kepada umat Islam. Jadi kadang-kadang kita fikir kan, sampai hari ini pun dari sudut pandang Palestin sendiri kan, dah berpuluh tahun kenapa Allah Subhanahu wa taala tak menangkan Palestin? Adakah tak cukup baik lagi mereka ataupun sebab apa? Jadi Syekh Qutb menyebutkan dalam tafsiran ayat yang ke-40 juga dalam surah Al-Hajj. Beliau menyebutkan kerana yang pertama boleh jadi umat Islam belum benar-benar bersedia dari sudut aspek fizikal dan spiritual. Bukan sekadar umat yang diuji disebutkan, maknanya bukan sekadar umat yang diuji itu, tetapi umat Islam seluruhnya. Maknanya sebab itu kita melihat kalau kita cakna tentang qadiyah, yakni hal perkara yang berlaku di Gaza baru-baru ni pun, bukan semata-mata ya ini kerana kita menyokong mereka kerana kemanusiaan, hanya rasa kasihan dibom anak kecil dan sebagainya. Tetapi apa perkara yang kita boleh bantu juga bersama dengan mereka adalah mempersiapkan diri kita dari sudut aspek ini fizikal, spiritual, emosional yang kita sebutkan tadi. Kerana bantuan itu yang nak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok bagaimana Rasulullah SAW sendiri mendapat bantuan pembukaan kota Mekah setelah apa? Bukan seorang dua orang yang beriman. Tapi ada gerombolan mereka-mereka yang mana beriman dengan Rasulullah SAW. Yang mana mereka sama-sama berusaha melaksanakan dakwah. Jadi kerana apa lambat? Kerana kadang-kadang umat Islam ini belum bersedia. Ini Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Ini kesediaan kita dalam nak menerima kemenangan. Yang kedua, belum bersedia untuk berkorban. Kalau tadi dari sudut belum bersedia dari sudut aspek fizikal, spiritual. Yang kedua adalah belum bersedia untuk berkorban perkara yang dimiliki, yang disayangi. Yang ketiga, belum sampai dari sudut kekuatan yang terakhir. Maknanya bukan lagi yang terakhir, maknanya dah tak ada dah lepas tu.
Itulah yang terakhir. Sebab apa? Sebab yang mana akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan mereka benar-benar sedia ataupun mereka benar-benar sedar bahawa tiada pertolongan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak mendidik supaya benar-benar merasai nasrun minallah itu. Kita korban sikit, tiba-tiba Allah dah bantu kita. Jadi kita rasa mungkin betul kita rasa Allah bantu kita, tapi kita ada rasa ni sebab aku usaha juga. Tapi disebabkan bantu agama ini. Dalam surah ini pun disebutkan dengan yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan cahaya agamanya itu, Allah Subhanahu Wa Taala yang mendatangkan bantuan. Ini bila manusia dah habis dari sudut tenaga, dah habis dari sudut kemampuan dan sebagainya, pada waktu itu dia sedar tak ada yang dapat membantu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan datangkan bantuan. Kemudian yang keempat, kenapa? Kerana kadang-kadang sebagaimana doa juga. Ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melambatkan dari sudut istijabatul doa, memustajabkan doa, kerana apa? Allah nak maknanya ada tambahan lagi hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada asbab kekurangan, daripada asbab mungkin kekalahan kita, kelemahan kita hari ini. Yang kelima, belum sepenuhnya ikhlas dengan masih mengharapkan keuntungan pada diri sendiri, ataupun berjuang hanya untuk mempertahankan kefanatikan ataupun keangkuhan sendiri. Maknanya tidak benar-benar lagi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan kita kata kepada mereka yang diuji sahaja. Contoh kalau dalam konteks kita, maknanya umat dia Gaza ataupun saudara kita di Gaza sahaja, tapi umat Islam keseluruhannya. Sebab tu kalau kita tengok syekh-syekh ataupun orang Palestin ataupun orang yang para alim ulama menyebutkan antara cara kita membantu Palestin adalah bantu untuk mempersiapkan diri kita sendiri. Bahkan itu pun yang diajak ataupun yang disebutkan dalam suratul Isra. Cara mendapat kemenangan itu adalah melahirkan ibadah lana, melahirkan hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang benar di dalam ibadahnya, yang benar di dalam jihadnya, ini untuk mengharapkan keikhlasan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, ini yang menarik juga, iaitu kadang-kadang kejahatan yang diperangi itu ada kebaikan. Maknanya dia ada disalut kebaikan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan pertolongannya supaya kejahatan itu semata-mata kejahatan. Supaya apabila ia datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terhapuslah kesemuanya. Sebagaimana berlaku dalam pembukaan kota Mekah. Kenapa Allah tak bantu Nabi SAW sejak Nabi berada di Mekah sendiri? Kerana bila Nabi keluar daripada Mekah, bila dah berlaku Hudaibiyah, maknanya tak tinggal di Mekah tu melainkan orang-orang yang maknanya memang mereka yang tak mau terima. Maka pada waktu itu datangnya bantuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan keseluruhan mereka yang berada di Mekah tersebut. Ini fathun itu bukan sekadar fathun pembukaan kota Mekah fizikalnya, tapi fathun itu adalah pembukaan dari sudut hati mereka untuk menerima Islam. Betul kan? Abu Sufyan juga menerima Islam. Yang ketujuh, kepalsuan kebatilan yang diperangi belum lagi terdedah pada orang ramai. Kadang-kadang benda yang batil kita tengok bagaimana benda yang batil ni boleh tersebar dengan cepat. Masih lagi kukuh. Walaupun ada orang yang telah menyebutkan tentang kebatilan hal tersebut, maka kebatilan itu ataupun kepalsuan itu yang belum terdedah pada orang ramai. Supaya orang tahu bahawa itu adalah batil, maka Allah datangkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengalahkan kebatilan tersebut. Dan yang ke-8, yakni masyarakat belum layak menerima kebenaran yang diperjuangkan oleh orang beriman. Yang orang beriman, mereka tahu dari sudut walaupun Allah Subhanahu Wa Taala melambatkan dari sudut pertolongannya, tetapi mereka tahu itu adalah sumber mereka untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat yang mana, yang ini dalam konteks kita, mungkin orang yang berjuang di Gaza tu mereka mengetahui dari sudut mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak layak menerima kebenaran tu bukan mereka,
kemenangan tu bukan mereka tapi kita. Maka sebab itu kita maknanya dalam hal jihad ini bukan semata-mata jihad dengan kita beri harta dan sebagainya, itu mana dituntut kepada kita doa dan sebagainya, tapi yang penting adalah melakukan perubahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam suratul Isra tentang dalam wasiyah hakimah yang disebut oleh Syekh Qardawi dalam suratul Isra, wasiat-wasiat yang mengandungi hikmah daripada ayat berapa, 23 tak silap 23 sampai 30 lebih Jadi maknanya itu menuntut kepada kita untuk melakukan perubahan, lakukan pembaikan. Baik. Kemudian sikit ni. Sebab-sebab menghalang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini bersengketa, tanazah. Ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan pertolongannya adalah kerana berlaku persengketaan dalam kalangan umat Islam. Merasa kagum dengan jumlah yang ramai. Ini dalam perang Hunain. Kalau Allah tangguhkan sekejap pada permulaan perang Hunain, kita baca kan. Ini umat Islam seakan-akan dah yang kalah. Kerana maksiat dan juga dosa. Dalam surah Ali Imran, ini cerita tentang ketika mana peperangan Uhud. Juga terdapat orang-orang munafik. Cerita tentang bagaimana Allah membersihkan tentera Uhud daripada orang munafik yang mana 300 orang balik ke Mekah semula, balik ke Madinah semula. Kerana Allah nak membersihkan. Mereka ini akan menjadi pembantut kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sombong dan juga riak dalam surah Al-Anfal, dan juga yang keenam kerana tergesa-gesa. Jadi tuan-tuan boleh tengok balik, maknanya rujuk balik daripada ayat-ayat yang saya sebutkan di sini. Dan akhir sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ganjaran orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bukan sekadar pertolongan itu adalah ganjaran, tetapi mendapat dari sudut kegembiraan. Ini rasa yang disukai, tuhibbunaha kita sebut, wa ukhra tuhibbunaha. Kemudian hilangnya rasa resah dan ragu. Kenapa? Kerana dah melihat sendiri pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bertambah keyakinan apabila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan, membenarkan apa yang manusia sukai tersebut. Dan disebutkan ia juga sebagai satu kemenangan ataupun kejayaan yang besar. Dan seterusnya mendapat pujian. Sana'un minallah, mendapat pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesabaran dan juga keteguhan. Manakala di akhirat, sebagaimana yang kita sebut pada ayat yang ke-11, ayat ke-12, iaitu yaghfir lakum dzunubakum, ini pengampunan, dan wa yudkhilkum jannah, dan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini tidak ada perkara yang lebih kita hajati melainkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Maka kita mengambil asbab daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah bersama dengan kita, membantu kita dalam setiap apa yang kita kerjakan dan setiap apa yang kita inginkan, yang kita sukakan. Mudah-mudahan ia bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, aku hadza wa astaghfirullah. Ada soalan? Baik, kalau tak ada, qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi